ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا. وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. فصل في الاجتهاد. إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولو أعمى. وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. فصل في الأواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب، وهيبات مولانا عظيم على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب، نفعنا الله بعلوم المعلومات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. Berkenaan dengan beberapa masalah iaitu masalah hilangnya najis apabila satu air yang mana masuknya najis, kemudian tiba-tiba selepas daripada perak lamanya masa, kemudian tiba-tiba hilangnya sifat najis tersebut. Zawalut taghayyur binafsih, hilangnya si perubahan dengan dirinya sendiri. Maka hilangnya perubahan dengan diri sendiri, adakah apabila jatuh pada air itu benda yang suci? Seumpama demikian tersebut, ini air mutlak, kemudian jatuh satu benda yang suci seperti kopi, menyebabkan tidak jadi apa, menyucikan. Kita perak sampai satu tahap, maka menyebabkan tiba-tiba dia putih semula. Adakah dia mengambil masalah, hukum masalah yang sama ataupun tidak? Jawapannya, itu adalah jawab, kalaulah najis itu dapat apa, disucikan dengan perak masa, maka benda suci lebih-lebih aula. Tapi tengok dalam kitab iaitu Taqrir Al-Allamah Muhammad Al-Mirsafi di atas Hasyiah Al-Bijirimi di atas Syarah Manhaj, dia kata qauluhu rahimahullah: fa in zala taghayyuruhu ilakh wa adh-dhahiru maji'u hadha fi at-taghayyur as-salib lit-tahuriyyah faqat. Dan bermula pandangan yang zahir datang ini pada masalah mana? Pada masalah berubah yang mengubah akan kesucian air. Yani at-tahuriyah, yani kaunahu tahuran, menyucikan. Maka dia faham daripada ibarat ini bahawasanya perubahan perak tu menyebabkan air tu kembali pada asal. Itu masalah air yang kejatuhan najis, bukan masalah air yang kejatuhan benda suci. Kalau air yang kejatuhan benda suci, tamam, air yang kejatuhan benda suci, pas lama sikit tiba-tiba jadi mutlak balik. Tetap tak jadi mutlak, insya-Allah. Faham? Dan bila kita fikir balik, betul. Sebab apa? Sebab dia bukan masalah dengan dua qaulah ataupun tidak. Tamam. Faham tak? Jadi betul tak faham. Kalau betul tidak faham. Ada agak lama. Tak tambah, tak ada istilah tambah dua qaulah. Melainkan kalau dia tambah-tambah air menyebabkan apa? Menyebabkan tak panggil dah orang air kopi. Tu na'am. InsyaAllah orang tak panggil air kopi, na'am. Jadi kalau contoh kita air kopi, kita biar lama dia hilang kopi tu. Tetap tak betul, tetap. Tak. Nah, tetap mutawayyir. Walaupun dapat kopi kita ya. Nah,
Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Marsafi dalam takrir dia. Itu di bawah ni dia. Ma'asyarhi nafais wa lataif muntakhaba min taqrir al-a'lim al-'allamah Syekh Al-Kabir Muhammad Al-Marsafi. InsyaAllah. Faham tak? Jadi kalau apa tanda dulu. Fa inzala taghayyur. Ini pada masalah kejatuhan buah najis. Tidak termasuk masalah kejatuhan benda suci. Tidak termasuk masalah apa? Kejatuhan benda yang suci. Tapi dia apa macam apa? Ihtimal. Bila kata wadzahiru. Yang zahir masalah ni. Ui, dah lah. Pak dekat dulu. Fa inzala taghayyur. Wah, busuk kan. Tiap hari bubuh pelik-pelik. Hilang aura. Busuk. Kena fikirkan cara. Kucing pun kena fikir. Ketiga tu lah. Yang nak ada. Yang berubah yang kita ada sebab tiga tu. Lama masa tambah kurang tu. Tak ada sama lagi. Nampak dah. Dia lagi lah. Cuma apabila kopi tu, kalau kita nak jadikan dia yang mutlak, tambah sehingga hilang sifat, hilang nama tu nak. Dia yang penting masalah apa? Nama tu ada ke tak? Dia bukan masalah dua kolah. Dia dah biar nama hilang. Tak. Orang yang mengetahui hakikat tetap apa namanya kopi. InsyaAllah. Orang yang mengetahui hakikat. Tanda jadi fa inzala taghayyuruh, maka ini pada masalah apa? Masalah yang kejatuhan najis. Kejatuhan benda suci tidak dibahaskan dalam masalah ini. InsyaAllah. Masalah tu penting, tanda. Okey, lain. Kau ambil lain lah. Busuk weh. Bau weh. Bangkai. Bangkai mana pula? Ush. Wal jari karrakidi. Yang semalam. Wal jari karrakidi. Dan bermula air yang mengalir. Karrakidi seumpama dia air yang tenang. Sawala musah. Maka hukumnya sama saja. Kalau air yang mengalir kurang daripada 2 qullah, najasat bil mulaqah. Semata-mata bertemu najis, maka dia mutanajis. Adapun apabila ia itu lebih daripada 2 qullah, maka tidak akan mutanajis melainkan dengan apa? Perubahan. Baik, dan kemudiannya kita sebut semalam, dulu pada semalam lagi, iaitu kiraan 2 qullah untuk air yang mengalir. Ialah apa? Kullu jiryah. Tiap-tiap jiryah. Laluan air. Wa in syi'ta qulta mauj. Dan kalau kamu nak sebut, kamu sebut ombak. Tamam? Dan apakah itu ombak? Apakah itu jiryah? Jadi kalau nak tafsirkan masalah ni, macam mana sebut? Tak ubah daripada apa yang nak sebut semalam. Daripada semalam dulu ni, takrir yang sama saja. Lepas melihat kepada beberapa kitab, sama saja yang kita duduk mengaji ni dengan apa yang kita duduk pegang. Iaitu disebut sebagai dikira 2 qullah itu pada air yang mengalir ialah kullu jiryah. Tiap-tiap apa laluan air. Ni air yang datang. Tiap-tiap apa? Ombak air tersebut. Karena kaedah kita mengatakan apa? Al-jiryah talibatun lima amamaha, haribatun amma qablaha, haribatun
Naam. Amma wara'aha. Iaitu tiap-tiap ombak itu ialah menuntut barang yang di hadapan. Nak berjalan depan. Haribatun amma wara'aha. Dan berlari daripada apa yang di belakang. Kerana itu dikira apa? Ombak itu tiap-tiap perlaluan dia. InsyaAllah. Maka sebab itulah kita bahas. Kalau kita bahas tentang masalah najis. Apabila jatuh najis ke dalam air yang mengalir, tafsil. Sama ada najis tu jamidah atau waqifah. Afwan, waqifah ataupun sa'irah. Ini jariyah. Jikalau najis itu berjalan sekali. Ni ingat Ustaz Faisal, dia tanya. Suruh hurai ni. Jikalau jatuh najis, kemudian najis itu berjalan bersama dengan jalannya air. Air mana ni? Air yang kurang 2 kolah. Kurang 2 kolah pun sungai. Sungai, tapi sungai yang kecil. Menyebabkan satu laluan air bercukup 2 kolah. Tamam? Sungai kecil. Sungai kecil boleh jadi 2 kolah. Naam. Walaupun kalau kira himpunan semua, lebih 2 kolah. Tapi sebabkan apa? Kecil dan sempit menyebabkan satu ni dikira apa? Tak cukup 2 kolah. Maka bila jatuh najis, perak jatuh najis, maka hukumnya mutanajis. Contoh, kita sebut semalam dulu ni, jatuh pada tempat ombak yang kedua, najis. Maka mutanajis ombak yang kedua. Ombak pertama, tak mutanajis. Walaupun zahirnya berhubung gitu. Betul tak? Zahirnya apa? Berhubung. Ni jatuh, tik. Hak ni je mutanajis. Hak ni tak lagi. Pasal ni tak belagar lagi. Walaupun berhubung. Lish. Mana tadi? Apabila jatuh najis. Pasalan pada ombak yang kedua. Woi, lidah. Bom. Silakan. Betul najis ombak yang kedua. Betul ombak yang kedua. Maka ombak pertama ni tidak mutanajis walaupun zahirnya berhubung. Mana kita sebut apa? Mutawasilatun hissan, mutafasilatun hukman. Iaitu berhubung pada zahir tapi hakikatnya apa? Tidak berhubung. Wadih Adam? Faham tak? Zahirnya berhubung ombak tu. Ayat yang sama. Tapi kalau ikut hukum fiqh tak. Setiap laluan air apa dia? Hukum yang berbeza-beza. Jatuh bak, jatuh situ. Hak ni tak mutanajis. Hak ni mutanajis. Lepas tu air akan bawa dia tak? Mutanajis, 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 mutanajis. Baik, yang ni, nombor 2 ni, bila pindah kepada tempat apa? Nombor 3. Maka dia, pindah dah air. Pindah dah air. Air pindah. Maka kawasan, bekas, bagi apa? Laluan air tersebut. Bekas tu bekas apa? Mutanajis. Kenapa mutanajis? Kerana apa? Air itu telah melekat dengan bekasan tu. Tempatnya apa? Mahallul jiriyah. Tempat bagi laluan air itu mutanajis. Maka, tiba-tiba ni nombor 2. Air pun bawa sampai tempat nombor 3. Maka air yang nombor 1 ni akan pindah kepada nombor 2. Bila air nombor 1 pindah kepada nombor 2, maka menyebabkan apa? Suci tempat. Wadih. Air yang menghilangkan najis, namanya ghusalah. Wadih insyaAllah. Namanya apa? Ghusalah. Maka ghusalah. Suci dalam tempat ni. Cuma air tu ghusalah. Kemudian dia, air tu akan pindah pula kepada tempat yang seterusnya. Sah? 2 pindah pula nombor 3. Tamam? Yang nombor 3 pula sentiasa berjalan ke depan. Kemudian datang pula nombor 1, datang tempat nombor 2, khalas. Maka dia tidak lagi apa, wala mutanajis, wala ghusalah. Ghusalah yang ni apa? Musta'mal. Maka sebab tu tiap apa, bila kita tengok air yang bawa najis, sebelum dia apa? Sebelum dia ghusalah, sebelum tu lagi dia suci. Wahakaza. InsyaAllah. Sampai bila air mutanajis? Mutanajis sampailah apa? Berhimpun dia pada tempat yang ada 2 hole. Oh, besar tu. Apa umpama apa dia? Kolam. Adapun najasah gamidah.
Najasah waqifah najis yang apa? Yang lekat di patak. Tak bergerak. Tamam? Najis yang lekat di patak. Tak bergerak. Ataupun kita buat misal, laluan air dalam apa? Dalam paip. Mati. Menyebabkan apa? Ada binatang. Binatang apa tu? Binatang bangkai. Jadi air tu bawa satu tepuh. Betul tak? Najis tu bergerak tak? Tak bergerak. Maka air sebelum dia bertemu najis suci. Bila kena najis, kemudian selepas itu mutan najis. Sampai bila? Sampai bila ni? Sampai bertakwa air 2 kolah. Baik, kalau ma'i' sudah. Ni campur sampah. Kalau Pergi cari dulu lagi. Tak mana bangkai ni, bau kuat ni. Ni bro. Dan bagi ikut membakar terus. Sekarang ni kalau okey ke jadi? Ya. Ya, tak habis. Apabila najasah jamidah, itu masalah air. Yang kejatuhan najasah. Sama ada najasah syairah ataupun jamidah. Adapun ma'i'. Ma'i' tu dia. Cecair. Kalau cecair, umpama masalan, cecair yang berjalan. Contohnya air susu yang berjalan. Maka bila jatuh najis, sama najis syairah ataupun jamidah, maka mutanajis belaka. Yang ni tiap-tiap lalu air mutanajis. Tak ada istilah rusalah. Masalan, air apa ni susu yang apa yang bergerak. Jatuh apa najis? Jatuh apa? Najis. Top jatuh. Maka tempat laluan air itu dia mutanajis. Dan selepasnya mutanajis. Selepasnya mutanajis. Tak ada istilah apa? Bila pindah pergi sini, kemudian datang pula air susu datang sini, jadi rusalah. Sebab apa? Air itu bukan apa? Alat untuk menyucikan. Tamam? Cuma yang suci hanyalah apabila sebelum jatuh dekat ombak nombor 2. Ombak pertama tu tidak mutanajis. Tak? Sebab apa? Sebab belum kena najis. Sebab kita kata tiap-tiap laluan air mengambil hukum masing-masing. InsyaAllah. Cuma bila hak ni pi pada kedai sini mutanajis sampai habis. Walaupun berhimpun pada tempat yang 2 kolah. Lepas tu ada apa? Bekah. Tak tetap mutanajis. InsyaAllah. Sebab dia tercair. Sebab kita kata apa? Al-ma'i hukum al-ma'il qalil. Tercair itu dia hukum air yang sedikit. Walaupun pada 2 kolah. Tanda masalah tu ma'i. Ma'i Syekh mutanajis. Selesai. Cuma yang suci ni apa? Sebelum daripada najis. Sebelum najis. Najis. Sebelum najis tu. Lepas tu suci. Walaupun zahirnya macam berhubung. Kita tak berhubung. Cuma bila hak ni bila hak ni ke depan, hak ni datang ni, mutanajis. Sebab kita tahu mutanajis dia bawah sekali. Laluan. Sampai bila-bila. Sampai abang Jamil mampus. Yang apa? Susu tu, tadi. Tak ada, tak jauh. Kau boleh Kau boleh.
Dia ambil ni, boleh. Ambil dia apa? Iaitu ma'i'. Hukumnya air yang sedikit, betul tak? Kalau kita apa? Air ma'i' yang apa? Yang mengalir, berjatuhan najis, maka mutanajis. Faham tak? Tak faham? Air suci tu pun datang najis mak ni. Apa dia? Suci tu. Dok. Binatang banyak. Kecil kan. Itu tak air tu lah. Kalau itu suci. Kalau kecil sini air tu banyak. Maka air latar tu tak suci tempat kita. Data tu lebih 2 kolah saya. Mana? Buku kan? Tak nak tanya apa ni? Data semalam kau? Ada kurang 2 kolah kau? Kat mana? Ini masalah bukan apa dah. Masalah ni ma'i'. Ma'i' ni apa dia? Antara ada apa susu yang mengalir. Sungai susu. Hantar pergi kencing lah sungai susu tu. Tak? Start ke tempat hantar kencing sampai ke najis belakang. Sebelum tu tak lah, mu tak kenal lagi. Sebab kita kata susu. Woi, susu besar ni 2 kolah lebih. Dan ma'i' hukumnya hukum air yang sedikit. Walaupun 8 kolah, 1000 kolah. Ikut lagi. Kemudian kalau kata kolah kita ni, kolah kita, kemudian air mengalir daripada paip, maka air dalam kolah itu ialah hukumnya rakid, yakni air yang tenang. Air kolah kita ni air tenang, tidak dikira mengalir. Adapun air dalam paip, maka dikira air yang mengalir. Kiasannya sama dengan masalah apa dia? Air daripada yang sungai yang mengalir, kemudian berhenti di satu lapangan air. Itu dipanggil apa? Namanya rakid. Kenapa kita kata kolah ni tidak dikira mengalir? Sebab mengalir itu makna talibatun lima amamaha, ribatun amma wara'aha. Menuntut barang hadapan, melarikan diri daripada belakang. Air itu dalam satu lapisan itu, nak depan, lari ke belakang. Nak depan, lari ke belakang. Adapun kalau sampai pada ujung, tak? Menyebabkan apa? Pergi pada ujung, tiba-tiba nak tuntut hadapan tak boleh. Dia patah balik belakang. Itu bahawasanya apa? Air itu bukan jari, bukan mengalir. Tapi rakid. Apa dia rakid? Yang ini tenang. Jadi dalam masalah dalam Iqna' Khatib Syarbini rahimahullah, iaitu jikalau air yang mengalir, amma al-jari walahu ha'ilun yamna'u falahu hukmur rakid. Ni air yang mengalir, tapi ada satu benda besar, mau batu besar menghalang. Maka jawapannya apa dia? Air yang mengalir itu mengambil hukum air yang apa? Yang tenang. Maka nak kira dia tenang 2 kolah, yang kira keseluruhan air, bukan kira apa? Pada air. Kerana apa? Kerana menafikan konsep dia, menuntut yang hadapan, lari ke belakang. Kalau ada benda tegak, dia nak tuntut hadapan tak boleh. Maka dia patah balik belakang. InsyaAllah. Kemudian, apakah makna bagi apa? Bagi laluan air. Laluan air itu ialah namanya dalam bahasa Arab, namanya jiryah.
Nama dia apa, Syekh? Jiryah. Dan jiryah ini ada ta'rifan dia. Iaitu apa dia? Ad-duf'ah ataupun ad-daf'ah baina hafatai an-nahri. Apa dia tu ad-daf'ah? Mengalir. Ad-daf'ah baina, ta'rif bagi jiryah. Iaitu mengalir apa? Laluan air yang anda terjemah semalam dengan ombak. Apakah makna ombak? Ad-daf'ah. Ad-daf'ah. Ad-daf'ah baina hafatai. 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 An-nahri. Ad-daf'ah baina atau ad-duf'ah baina hafatai an-nahri. Ardan. Ad-duf'ah iaitu apa? Tolakkan. Ad-duf'ah dengan makna tolakkan. Ini ta'rif bagi jiryah. Ta'rif bagi apa, Syekh? Al-jiryah. Yang ini kita terjemah dengan ombak ataupun laluan air. Jadi ad-duf'ah ialah tolakkan. Tolakkan air. Baina di antara hafatai. Musanna. Hafatai. Apa dia, Syekh? Dua tepi. An-nahri, sungai. Dua tepi sungai. Inilah. Hafatai, dua tepi. An-nahri, sungai. Ardan. Lagi memang apa kena cari ni. Mat. Cari. An-nahri. Tak lama dia masuk dalam otak. Dia ganggu sistem. An-nahri. Ish, okay. An-nahri, sungai. Ardan, nisbah lebar. Ardan, nisbah. Nisbah apa? Nisbah lebar. Ni nisbah lebar. So, gini. Boleh bah? Jadi apa dia tu? Sebab tu anda kata, bila bawa pergi pantai tu, ataupun bagi tempat mana sungai, tengok. Daripada hujung sana, hujung sana. Nampak dia punya laluan air dia. Iaitu dia adalah tolakkan air di antara dua hujung tepi. Kalau sungai, hujung sungai. Di antara tu. Ad-duf'ah. Tolakkan air. Kemudian bahkan dalam kitabnya Al-Ghurar Al-Bahiyah, Syekh Zakaria Al-Ansari, wal muradu biha. Dan bermula murad dengan jiryah. Ma yartafi'u, barang yang naik. Wa yankhafidu, dan turun. Naik turun. Minal ma'i, daripada air. Inda tamawujih, ketika apa berombak-ombak ia. Apa dia tu? Jiryah. Yang ni air apa tolak dan naik dan turun. Naik turun ketika berombak-ombak.
Itulah makna jiriyah. Apa dia Syekh? Jiriyah. Yang ni kita terjemah dengan daluan air ataupun ombak. Itu barang yang naik turun daripada air. Naik turun. Jadi kalau tengok sungai, dia ada juga naik walaupun sikit. Tetapi tak ada masalah hatta kalau air tidak ada apa. Tidak ada nampak kata apa dia naik turun. Tak nampak pun naik turun. Kerana dalam Al-Qana' kata ay tahqiqan atau taqdiran. Sebab naik turun itu tahqiq. Tahqiq ni naik sungguh. Atau taqdiran. Ataupun takdir. Ataupun apa Syekh? Takdir, faham tak? Yang kita sebut semalam tu. Sama ada apa ombak itu naik turun. Bila kata ombak naik turun. Tahqiqan. Sama ada tahqiq. Ngoti. Ngoti betul. Faham tak? Tengok tu. Apa makna tahqiqan? Kata Syekh Al-Bujairimi. Fal haqiqiyyu an yushahada irtifa'ul ma'. Dilihat apa dia? Irtifa'ul ma'. Iaitu kenaikan air. Wa inkhifaduhu dan turunnya air. Bisababi syiddatil hawa. Kerana bersangatan apa angin. Nampak? Angin tolak. Nampak? Itu tahqiq. Awat taqdiriyu ataupun takdir. Kita perkira dengan akal. Bi an yakuna ghaira zahirit tamawuj bil jari. Tak nampak. Mengalir tu apa? Dengan apa? Berombak. Inda sukunil hawa. Ketika mana tenangnya angin. Tak nampak. Situ sungai dia ada apa masa dia kita akan nampak juga. Nampak? Tak tahu nak kena tunjuk. Tunjuk tempat lah. Malam tunjuk dah. Nampak je Azam. Kita tak nampak lagi. Annahu la yatamawaju wa la yartafi'. Ya Allah. Dia sini cara jari je. Hujan ke dia. Takut ni. Tak. Kalau air yang banyak sangat, naik sungguh, dia boleh mengalir. Bagi depan. Kalau tak mengalir tu, tak boleh dengan sebelah, Tak. kalau mengalir dengan sebelah, dia jari je. Dia bukan, dia macam kita sebut. Bila air, dia mengalir ni macam banjir. Kalau banjir tu mengalir. Kalau tak tahu, dia bukan kawasan sebelah tu pun tak. Bila air tu turun. Kemudian air yang banyak. Menyebabkan air tu nampak berzahirnya mengalir. Tak. Kau sudah madai. Yang kita kadang-kadang apa mengalir juga. Baik. Kemudiannya. Bila sebut kata itu. Ni pahaman bahawa tahqiqan atau takdiran. Kemudian yang sebut semalam suruh takdir. Takdir lah guna kepala otak. Dan bahkan dalam Bujairimi dalam Al-Qana' lebih teruk daripada tu lagi. Yang lebih asyad. Wa yu'rafu kaunul jiryah kullatain. Dan diketahui bahawa keadaan dua kolah tu bahawa keadaan satu berlalu air dua kolah. Macam mana nak tahu? Bi an yumsaha. Bahawa apa? Yumsaha. Mana bi an yumsaha? Ini kalimah Al-Qana' dalam bab bi an yumsaha. Yumsaha dalam Hasyiat Syekh An-Narabawi rahimahullah ay yuqaddar mahalluhuma. Ditakdirkan tempat keduanya itu. Minan nahri. Mana? Wa yuj'alu al-hasilu mizanan, dan dijadikan kesimpulan itu ialah apa? Mizan, tempat timbangan. Faham tak? Ana timbang air. Kita bayangkan satu apa? Satu laluan air tu. Tamam? Yumsaha. Yumsaha makna disapu. Disapu dengan mana ditakdirkan apa? Tempat dia. Yang anda bayangkan tempat dia apa? Tempat biasa. Seolah-olah kotak. Misalan, segi empat. Satu apa dia? Satu laluan air tu anda bayangkan dia adalah petak empat. Tamam? Kemudian apa dia? Wa yuj'al hasilu mizanan. Jadikan hasil darak mizanan. Summa yu'khaz. Kemudian diambil qadru umqil jiryah. Ambil bahagian dalam. Dalam air. Dalam pada air tu. Wa yudrab fi qadri tuliha, dan didarab dengan apa? Qadar panjang.
Kat dalam berapa meter ke bawah. Kemudian darab dengan qadar panjang. Qadri tuliha, qadar panjang. Thumma al-hasil fi qadri 'irdiha. Kemudian apa? Darab pula dengan qadaran apa? Lebar dia. Jadi apa? Bi ab'adihi salasa. Darab dia 3. Tamam? Ba'da bastil aqdar. Selepas daripada bastil aqdar, iaitu mengeluarkan pecahan. Min makhrajir rubu', daripada apa? Perempat. Kerana apa? Liwujudi fi miqdaril qullatain fil murabba'. Kerana apa dia? Adanya apa? Perempat itu pada masalah nanti ke depan. Pada masalah yang segi 4 tempat. Segi 4 sama. Apa keluarkan 4. Famashul qullatain, maka cara nak kira dia, an tadrib zira'an wa rub'an tulan fi mislihima. 1/4 darab 2. Fi mislihima. Ardan fi mislihima. Darab lagi 1/4 fi mislihima. Pada darab 2. Kemudian fi mislihima ardan, fi mislihima umqan. Pada keduanya sama juga umqan. Ini apa? 1/4. Yahsulu 150 wa 20 wa hiya al-mizan. Iaitu 125 wa hiya al-mizan. Faham tak? Anda tak pun tahu, tak faham sangat secara detail cara darab dan tolak. Cuma nak beritahu apa? Yang disebutkan ni lebih teruk daripada apa yang disebut semalam. Asyad. Faham tak? Ada tafsir fuqaha. Kan kita rekah malam. Tak tafsir kita. Dapat lagi tak? InsyaAllah Syekh. Wahai Syekh Qatik. Ni teruk sangat ni hang ni. Faham tak? Tapi tak ada. Ana bahada wa tafsirul fuqaha. Adapun dalam takdir. Kata Syekh Rusdi Qalam dia, takdir bukan suruh buat betul-betul. Allah tak pernah suruh pun buat itu. Tanya Syekh Rusdi Qalam, apa tak suruh buat itu? Faham tak? Ni anda tengok, anda nak belajar engkau cara nak kira darat tolak tambah bahagi ni. Tengok apa Syekh-syekh duk baca ikna, mai tempat ni dia lari lagi tu kan. Tak mau hurai. Dia kata benda ni tak penting ah. Dia kata apa? Tak penting kata. Ikutlah hurai kau. Dah alam baca hurai lah. Faham tak? Tak tahu tak tahu. Anak 2-3 syekh duk hurai, dengar baca ikna, tak hurai. Tak pening kau nak darat-darat ni. Faham tak? Itu tak ada faedah. Itu yang paling penting ni. Faham tak? Ada apa mengatakan dikira satu ombak itu dengan apa pukulan, itu tak jumpa. Allah alam. Cari dalam kitab tu musi pun semua tak ada. Nak kira satu ombak, tepuk. Sampai mana ombak tu boleh berjalan apa? Sampai mana ombak jalan, tegur satu ombak. Kalau tak tepuk, kalau apa? Kalau tepuk, sampai sini je bergerak, ni kira ombak. Kalau tepuk, sampai sini tak bergerak dah. Ni bukan ombak dah. Lagu tu. Kita tahu. Allah alam. Dan tahu tu masalah mustabahah. Ombak. Wal ilmu indallah. Siapa yang jumpa ibarat lagu tu, boleh beritahu. Semua setakat dia tahu, tu first time dengar. Anak. Dia. Jadi peta. Dia satu umur peta. Tadi dah 3. Darat 3. Dulu kita tak di peta lah. Kalau dalam dia. Ya. Yang 4, hujung mana. Dah, darat tu darat 3. Sebab semalam dia sebut apa dia? Kira isi padu air tu. Isi padu air dah yang apa dia buat isi padu air. Tapi kalau kita ni khatib dia bukan kata suruh kira isi padu. Kira apa? Ab'ad as-salasa. Ab'ad as-salasa tu buat darat 3. Jadi kalau punya dalam tak cukup 1/4 kan dia ada bahas memang tak cukup. Ya dah cukup. Sebab tu boleh berlaku pada masalah apa sungai kecil. Sungai kecil tak cukup 2 qolah. Oh ya. Hatta sungai kecil dalam kitab fi an-nahrus saghir. Sungai kecil. Faham? Dalam dulu kalau dalam 2/4. Dia 1/4. Okay. Cuba tengok depan ni dia sebut. Ada soalan lagi? Faham tak? Ni. Balik esok pergi Pulau Lata. Pergi seorang. Kita tengok. Dalam apa? Dalam boleh selam. Selam tengok. Lagi jangan mana. Mana hujung dia? Turun sampai bawah. Cari dia punya papatak dia. Cari balik pegang. Nampak? Tu abang kira berapa hasta hantar. No? Kalau mati tu, mati syahid. Dalam tu. So, tenggelam tu, masuk dalam tu. Cari patak, lari tenggelam tu. Mati syahid. Setelah mati syahid, saya nak cari hakikat.
hakikat kata-kata fuqaha. Faham? Baik. Wal qullatani, dan bermula dua qolah, iaitu bersamaan apa? 500 ritlin bil Baghdadi taqriban. 500 ritlin ni kita duk ngaji dengan Tok Guru Jawi kita, kati. Ritlin tu cuma kati. Bil Baghdadi dengan kiraan Baghdad. Bil Baghdadi dengan kiraan Baghdad. Takriban berlebih kurang. Takriban berlebih kurang. Takriban apa Syekh? Berlebih apa? Berlebih kurang. Dia kalau tanya tentang i'rab, takriban i'rab apa Syekh? Tamyiz. No? Takrib. Kalau dalam Hasyiatul Turmusi kita takriban tamyizun muhawwalun. Tamyiz yang muhawwal 'anil mudhaf alladhi huwa al-khabar. Jadi tamyiz muhawwal daripada apa? Al-mudhaf. Alladhi huwa apa? Al-khabar. Jadi takdirnya wal qullatani bukan 500. Al qullatani taqribu 500. 500. Faham tak? Jadi tamyiz. Tamyiz muhawwal. Takriban tamyiz apa? Tamyiz muhawwal 'anil mudhaf wa huwa al-khabar. Apa itu? Tulis ya, i'rab. Tamyiz muhawwal an apa? Daripada apa? Mudhaf alladhi huwa apa? Al-khabar. Takdirnya apa? Ay wal qullatani taqribu 5. Ya. Taqribu 5. Dah. Tulis apa? Tamyiz muhawwal al-mudhaf alladhi huwa al-khabar. Kelas? Mudah. Boleh insya-Allah. Tuan boleh. Dan bermula dua qolah ialah 500 kati. Takriban, secara lebih kurang. Dalam Zubat kata wal qullatani bid dimashqi hiya tamanu artalin atat ba'da miyah. Ada apa? Ada tulis surat tambah wal qullatani bir rutail ramli fawqa 80 qariba ritli, iaitu apa? Rutail Mesir, namanya Rutail Ramli. InsyaAllah. Kalau tengok macam retail ni berbeza-beza, kati berbeza-beza ikut negeri. Timbangan negeri Mesir tak sama dengan timbangan negeri Taif. Timbangan negeri Taif tak sama dengan timbangan ni. Nak tengok apa? Berbeza-beza, tengoklah kitab Kasyifatus Sajah. Imam An-Nawawi Al-Jawi dia sebut beza-beza negara. Tapi dia hanyalah teori saja. Sebelum daripada kita masuk kitab, nak beritahu dulu, iaitu kiraan dua qolah mengikut daripada kacamata zaman sekarang. Kacamata apa? Ya, kacamata zaman sekarang boleh sini. Tengok dengan apa? Tengok dengan apa sini? Si padu. Adu. Lain padu tak tak? Ahmad. Tengok dengan apa? Ahmad. Oh, Mat. Tengok dengan apa, Mat? Mata. Selain pada mata? Tak ada. Tak ada. Mata hati? Yakin? Jangan ada ambil gambar beberapa kitab ibarat. Baik. Sebelum daripada kita baca kati ni, tak apa, tak tahu kati ni. Tak?
kita hurai yang zaman kita sekarang dulu. Dia boleh, 2 kolah ini boleh dikirakan dengan bentuk isi padu air, iaitu liter. Dan juga satu lagi namanya berat. Berat bagi apa? Kilogram. Kilogram. Boleh. Jadi kalau nak kira ayak dengan kilogram boleh. Iaitu dikira apa berat kotak tersebut. Berat bekasan air tersebut dengan kilogram, maka air yang penuh 2 kolah. Ataupun dengan mana air yang apa ditimbang, anda ditimbang saya sampai pada berat kilogram tersebut. Sebab kalau kita kata kira apa, timbang kilo akan bekas tersebut, mungkin berbeza-beza bekas dalam apa? Dalam keberatan bekas. Yang ni ayak boleh tidak ditimbang? Boleh. Boleh bekas. Kalau bekas tu 2 kilo. Tolak 2 kilo nanti. Anak ni. Baik. Allah SWT berkenaan dengan pertama dulu. Kiraan 2 kolah mengikut liter. Ini adalah berlaku berbeza-beza di kalangan para ulama' zaman sekarang. Ulama' moden berkhilaf. Berbeza-beza ulama' moden dalam perkiraan. Dan bila berbeza-beza ini benarlah kata para ulama' takriban. Yang ini berlebih kurang. Ini halal lebih kurang. Iaitu dalam kitab Al-Syeikh Al-Allamah Nuruddin Al-Banjari. Hafizahullahu ta'ala. Wa atalallahu umrahu. Bisahhatin. Wa ta'ah wa ja'ala khatmahu wa khatmanah. Bihusnin wa afiyah. Amin. Ya Rabbal. Iaitu dalam kitab Ma'lumatun Tuhimud. Dengan Syekh Nuruddin. Iaitu bahawasanya 1 kolah bersamaan dengan 95 liter. 95 liter. 1 kolah. Ini pada dalam kitab Syekh Nuruddin. Jadi kalau 95 nak tahu 2 kolah ni. 1 kolah syimi nah. 1 kolah 95 liter. 2 kolah berapa sih? Nak buat mana? Nak kena tambah ke darat ke bahagi? Dia fikir. 95 tambah 95. Yakin? Sekarang kena bahagi. Berapa? Sudah apa? Ha? Sabar, biar Syimi fikir. Satu Satu 90. Itu. Maka 2 kolah mengikut takdiran yang disebut Syekh Nuruddin dalam kitab Ma'lumatun Tuhimud dan 190. Dan 190 ni adalah apa? Qadaran 2 kolah yang paling sedikit pernah anda lihat dalam kitab-kitab. 190. Kerana yang semua itu Al-Habib Hasan Al-Kaf menyebutkan dalam Taqiratis Sadidah, iaitu bersamaan dengan 217 liter. 217 liter maksudnya satu kolah bersama berapa liter? Woi. Berapa? 217 berapa? Cakap sembang. 217 berapa? Bagi 2 berapa? 217. 2 kolah. 1 kolah sama berapa? 1 217 bahagi 2 108.5. Dan ni apa yang masyhur 217. Kalau Ghayatul Munah kata apa? Ba'ti kata 216 lebih kurang betul. 216 atau 217. Tapi Sayyidi Syekh Taha Abdul Hamid pernah sebut dulu kata apa yang banyak sangat 217. Sepatutnya 200 lebih sikit je. 201, 202, 203. Dia kata 217 tu tak betul. Banyak sangat. Banyak. Tapi bila pandang balik dalam kitab-kitab, ada kitab sampai bukan 217. Iaitu dia. Ada kitab. Kalau 160. Ada kitab iaitu Mu'jam Lughatil Fuqaha. Dr. Muhammad Rulis Qal'aji. Iaitu 1 kolah bersamaan dengan 160 liter. Kalau 160 darab 2 berapa? Tambah 160 lagi. Ha? 320. Ini lebih asyad, lebih banyak daripada 217. Ini dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha. Dia kata apa? 1 kolah bersama 160 liter.
Satu kolah. Wadah insyaAllah. Dalam kalau nak kira selesai masalah ni. Kembali pada masalah liter. No. Ini sama ada kita nak kira paling sikit bawa boleh pi bawa 190. Dan paling biasa yang kita dengar 200 lebih. Dan paling banyak yang pernah jumpa dalam kitab satu kolah bersamaan 160. Jadi darat dengan 2. Berapa sini? 300. 190. Dia tengok. Allah Alam. Biasan kah? Taqriratus sadidah. At-taqriratus sadidah fil masail mufidah. Cubalah. Kalau ingat mudah 200 tu ya. Kemudian kalau kira dengan kilogram. Kalau dalam kilogram iaitu ada tahqiq ta'rifat Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Mar'ashari. Dia ada kira iaitu dia ada beza kullah di antara ulama Hanafi dan ulama jumhur. Yakni ulama jumhur Syafi'i, Maliki, Hanbali. Iaitu apa dia? Kalau diisi ulama jumhur bersamaan dengan 95 kilogram. 95 kilogram. Bukan gram. Kilogram. Kaf lam ra. 2 qullah. La, 1 qullah. 1 qullah. Jadi 95 darat 2 Syekh apa? Ha? 190. Munasabah tak 190 dengan isi padu 200 liter. Berat. Ha? Kilo bersamaan 150. 100. Kilo bersamaan 200 liter. Oh, sama saja. Dia sama di antara liter dengan Memang kalau 216, berat dia 216. dia macam tu. Ikut 12 kilo. Ada berikut 12 liter, berat dia 12, 216 kilo. Oh, kira sama lah. Cuma kalau dalam kitab tahqiq untuk masalah kilogram, dia kata satu kolah diisi jumhur adalah 95 kilogram. Dia ada ni 95.625. Ya, 90 lebih, 95 lebih lah. 95 kilogram. Tanda tu, 95 kilogram. Lebih sikit, 95.625. InsyaAllah, tu secara ringkas untuk kiraan zaman sekarang. Daripada sudut sama ada nak kira liter ataupun dengan kilogram. Masuk kilogram yang ni timbangan air tersebut. Kalau ditimbang dengan bekas, mesti ditolak bekasan tersebut. Berapa kilogram bekas tersebut. Jadi sama ada 95. 95 tu dia satu kolah. Satu kolah. Habis. Kemudiannya kita tengok kepada kiraan orang dulu. Pada dalam kitab ni sebut juga kita kena bacalah. Wal qullatani dan bermula 2 kolah. 500 ritlin. 500 kati. Kati ni apa? Iaitu timbangan orang apa? Orang dahulu. Orang Arab dulu kati. Timbangan apa? Timbangan orang dulu. Iaitu ada yang kata timbangan kati ni jenis apa? Jenis macam satu bekas yang besar. Satu bekasan yang besar. Bil Baghdadi, iaitu kiraan Baghdad. Dengan tanda ni, yakni lain negeri, lain alat timbang. Dia kata macam mana? Sak dalam kitab 500, sak tu kitab 400.5, sak kitab tu. Tak, Syekh. Dia bukan ayat tu, bila bukan mana ayat kalau kat Baghdad, banyak sikit. Main kat Mesir tiba-tiba apa? Jadi apa? Ayat apa jadi sikit. Matahari panas. Tak. Dia lain-lain. Bukan. Ayat dia sama saja. Cuma nisbah bekas tu lain-lain. Bekas yang orang Mesir pakai tak sama dengan bekas orang Baghdad pakai. Kerana itu terbit bawah hukum lain-lain. Ni 500 kati, 500 cawan tu. Orang besar. 500 benda tu. Tak? 500 kati.
Kati tu kena pada apa? Alat timbangan. Dia faham tak? Jelas insyaAllah. Bil Baghdadi. Yang ni tilik pada tempat lain-lain. Tak sama. Semua tempat ada kiraan dia. Faham tak Islam? Soalan. RM500 kati bil Baghdadi. Dengan Baghdad. Takriban. Berlebih kurang. Dia, Allah SWT, macam manakah kiraan bahawa 500 kati ni mari mana? Mari mana? Dia mau ambil dalil mana? 500 kati ni siapa nak tengok pendalilan, boleh tengok dalam kitab Kifatul Akhyar. Pendalilan ni. Iaitu di zaman Nabi SAW, ada satu kaum. Namanya kaum Qabilah Hajar. Qabilah apa? Hajar. Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis, "Iza balaghal ma'u qullatin biqilali hajar, lam yunajjishu syai'." Bila sampai je air itu 2 kolah dengan kiraan kilal hajar. Kerana hajar qabilah yang terkenal dengan membuat kolah. Maka Nabi kata kalau sampai 2 kolah dengan kilal hajar, maka apa dia? Maka tidak bermutanajis. Di tanda tu. Mana ada? Nabi sebut bahawa sampai bahawa, Nabi sebut bahawa 2 kolah. Kolah mana tu? Kolah Mesir. Tu kolah kilal hajar. Hajar tu apa? Iaitu nama kabilah yang membuat bekas air. Imam Syekh. Mana? Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar fi hal ghayatul ikhtisar. Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Bila sampai je air 2 kolah dengan qilal hajar, lam yunajjisu syai'. Nabi SAW bawa tilik dengan qilal hajar. Hajar ni apa? Nama apa? Qabilah. Bahkan ada yang dalam kitab mengatakan apa dia? Bahawasanya hajar ni adalah nama apa tempat sekarang ni ada di Bahrain. Sekarang ni lah. Jadi mana qilal hajar ni pernah dilihat oleh Al-Imam Syafi'i. Ataupun pernah Imam Syafi'i mendengar cerita daripada orang yang melihat. Kerana Imam Syafi'i lewat. Maka kemungkinan berlaku perubahan. Qilal hajar telah berlaku perubahan. Qala Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj, iaitu guru bagi Imam Syafi'i. Jadi apa? Imam Syafi'i kalau ikut zahir dan ibarat ni, Imam Syafi'i tak lihat qilal hajar. Tapi yang lihat adalah guru dia, Ibnu Jurayj. Qilal hajar wal qulla tasa'u qirbatain atau qirbatain wa syai'an. Aku lihat bahawa bekas hajar. 2 kolah hajar tu aku lihat besar dia. Satu bekas tu boleh celus 2 greba. Tak ada greba. Greba ni iaitu bekasan yang dibuat daripada kulit kambing. Qurbatain atau qurbatain wa syai'an. Yang ni bahawa katanya Ibn Jurayj, dia kata bahawa aku tengok qilal hajar dan satu qilal hajar tu boleh isi sama ada 2 greba ataupun 2 greba setengah. Maka bila Imam Syafi'i dengar kisah ini, cerita ini, Imam Syafi'i tidak lihat bahawa qilal hajar. Apa dia buat? Wa fahtata Syafi'i wa ja'ala syai'an nisfan. Maka Imam Syafi'i buat cermat, iaitu dia jadikan bahawa satu qilal hajar bersama dengan 3. 3 memadai bahawa 3 greba. Pasal apa? Dia kata 2 greba setengah. Itu ihtiyat. Kerana apa? Khabar tidak yakin. Maka wal qurb wal qirbah la tazid fil ghalib ala 100 ritl. Satu kirbah tidak lebih pada ghalib atas apa 100 kati. Jadi berapa semua? Hasil berapa jadi Syekh? 5 kirbah. 5 kirbah bersama dengan apa? 500 kati. Faham? Tidak faham. وحينئذ فجملة ذلك 5 قرى وهي 500 رطل بالعراقي. إن شاء الله. عراقي بالبغدادي. عراق وبغداد نفسه. Kan. Dulu. Riba ana rasa bikom besar ni rasanya. Kan. Riba besar ni ana rasa. Girbah. Girbah ni ialah apa? Ialah bekasan yang dibuat daripada kulit kambing. Bukan yang incang tu. Besar lagi. Tu ayat yang banyak, qadaran yang banyak. Faham tak? Kita faham ni. Jadi konsep asal. Faham tak? Jadi kita tak hurai pula.
Minta urai darat tolak tambah bahagi. Ini nak urai. Darat tolak tambah bahagi. Saya malas juga bab ni. Saya kita ni LG nombor. Tak. Tak suka nombor. Nombor-nombor pergi ngaji orang lain. Ala kulahal. First dia, step dia. Iaitu apa dia? Nabi SAW dhabit 2 kolah dengan qilal hajar. Dah dhabit belum? Ni. Kalau boleh bawa kertas. Lepas tu lekat. Kertas yang dilekat. Kertas yang disimpan. Letak tu mana betul nak kata tak urai. Faham tak? Ingat tu. Di sini. Poin yang pertama bahawa Nabi dhabit dengan qilal hajar. Hajar tu apa dia? Kat Siti Hajar. Tu gawe sini. Qabilah. Faham ni? Dia kata nanti sini gawe dengan nama Hajar. Sini kan setiap saya teringat dengan apa? Dan 2 kolah. Dan ni zaman dulu duduk ngaji ni. Hajar. Memang kolah betul ya. Faham tak? Betul. Tak. Kolah betul yang ni. Qilal hajar. So, poin pertama. Yang kedua. Al-Imam gurunya Imam Syafi'i bin Juraij mengatakan bahawasanya qilal hajar itu satu qilal. Satu kul lah. Celus apa dia? 2,5 gerebah. 2,5 apa? Qirbah. 2,5 apa? Qirbah. Oh, yang gerebah atas. 2,5 apa? Qirbah. Maksudnya insyaAllah. Satu kul lah. Tamam? Satu kul lah. Satu kullah lah. Qilal tu jamak. Satu kullah tu memadai buat 2 gerebah dan setengah. Dua itu apa? Dan setengah. Kemudian Al-Imam Syafi'i ihtiyat. Jadikan apa? Setengah tu adalah satu. Setengah tu adalah apa? Satu. Syait tu adalah sesuatu. Jadi berapa? Jadi 3. 2 kolah bersama dengan 6. Betul tak betulnya? 6. Kemudian ihtiyat. Jangan faham kata ziyadah. Ihtiyat. Sambil dia ziyadah. Ialah nuqsan. Yang ni. Imam Syafi'i bertanya 6. Sorry. Apa? 6 apa? 6 qirbah. Soalan Musa. 6 qirbah. Jawapannya ada. Dia kira 5. Lish. Sebab apa 6? Dia kira 1. Dia bertanya kira apa? Kira 6. Sebab dia kata apa? Bukan 2,5 tu 2/1/2. 2 lebih sikit. Wadah? 2 tu dia lebih sikit. Maka ihtiyat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadikan apa? Asyai' tu adalah nisf. 1/2. Tadi dia sebut 1 lah. Tak lah. 1/2. Tambah sikit. 1/2. Tak tulis lah. Dia macam ni. Dia tak minat sangat nombor-nombor ni. Tak apalah. Kita pertama sekali kita sebut apa? Tengok Itu qilal hajar. Qilal ni jamak qul lah. Saya kata qilal tu nama kabilah sekali tak? Qilal hajar jamak qul. Satu qilal, satu qul lah hajar. Bersama apa kata Ibn Juraij? Usawi sama dengan 2. 2 qirbah wa syai'. Syai' ni bukan setengah. Kalau terjemah setengah tadi ni minta maaf. Syai' ni tak tepat kita terjemah setengah. Bagi hampa faham, separuh. Yang ni tambah sikit. Syai' yang ni apa? Tambah 2%, 3%, 4%. Oh syai'. Faham? Kemudian apa? Imam Syafi'i ihtiyat. Ihtiyat tu dia. Al-Imam Syafi'i. Dia jadikan syai' itu bukan apa? Ialah apa? Nisif. Ialah 1/2. Sorry, yang sebut dia 1. Bukan 1. 1/2. Tamam? Kemudian yang apa kena nak buat 2 qirbah? 1 qirbah besar dia tu bersamaan dengan 100 retail. Jadi berapa semua? Jadi berapa semua?
Satu girbah wa syai'. Jadi kalau dua qilal bersamaan dengan apa? Ni tengok ah. Soalan gini. Ihtiyat Imam Syafi'i dia apa? Satu apa? Satu qilal bersamaan dengan apa? 1/2, betul tak? 1/2. Betul tak? Sorry. Thank you. 2/1/2. Tamam? Maka 2 qilal. Maksudnya 2 tambah 2, 1/2 tambah 1/2. Jadi apa? 5. Betul tak sini? Yakin? Kan? Nah, senang aja. 2, 1/2 tambah 2, 1/2. Ni tambah besar dulu, jadi berapa? 4. 1/2 tambah 1/2 jadi apa? 2/2. 2/2 tu bersama apa? 1. Jadi apa? 1 tambah apa? 4. 5. Nampak ni? Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah. Lengkap tak? Jadi dah ulang balik. Qilal hajar, jam'u qullah. Satu qullah hajar bersama apa? Satu girbah wa syai'. Ni apa? Besar, girbah wa syai'. Maksudnya dia celui satu girbah, 2 girbah. 2 nak tulis semua ni. 2 girbah wa syai' dan sikit. Tak ada apa? Celui sikit lagi, ada ruang kosong. Faham tak? Dia punya gambaran ni. Ni buat qilal hajar masalan. Yang ni celui satu girbah, 2 girbah. Ada sikit lagi. Ruang ni apa? Wa syai'. InsyaAllah. Wa syai'. Jadi Imam Syafi'i kata syai' ni kita jadikan apa? 1/2. Separuh. Jadi buat satu qillah bersamaan 2 qirbah setengah. 2 qirbah apa? 2,5. Maka kalau 2 qillah bersamaan dengan 5 qirbah. Muat insya-Allah. Dan satu qirbah bersama satu detail. Jadi bawa 5 teh. Keras. Ini bawa untuk huraian ni. Ha? Ni last kali 4 ni penting lah. Satu girbah bersama satu detail. Satu girbah. Satu girbah ni. InsyaAllah. Apa dia? Yang ni tak, Imam Syafi'i yang riwayat ni. Guru dia, Ibn Jurayj. Yang riwayat apa? Qilal hajar. Kerana Imam Syafi'i tak lihat qilal hajar. Dia lihat qilal hajar Ibn Jurayj. Ibn Jurayj tengok apa? Satu qilal hajar bersama 2 girbah wa syai'. Imam Syafi'i kata kalau gitu hang kata syai'. Jadi ke syai' tu nisif. Ihtiyat yang ni bawa, biar ambil lebih. InsyaAllah. Sebab itu bila kita tengok pada asal dari sini lagi, Imam Syafi'i dia ihtiyat, mana bukan yakin. Sini awal lagi. Tempat proses hukum dah ihtiyat. Maka apa yang kita faham? Taqriban. Betul kan? Ini dah kita itak. Maksudnya ni memang ma'ruf di sisi orang Arab. Faham tak? Maksudnya apa? Yang ni ma'ruf di sisi orang Arab, girbah. Zaman Imam Syafi'i yang ni dah kenal, orang kenal. Hak ni dia. Hak qilal hajar ni. Faham tak? Sebab zaman Nabi jauh juga dengan zaman Imam Syafi'i. Makan berapa puluhan tahun. Menyebabkan berlaku perubahan juga. InsyaAllah. Yang ni. Girbah ada lagi. Cuma nak girbah masih ada. Cuma nak cari kodaran zaman sama dengan zaman dulu. Saiz. Tu saja. Tak. Nak kena tengok. Nak kena bagi nak apa? Barang-barang dia akan sama macam contoh apa cupok berah. Cupok berah. Mud cupok berah. Cupok berah sampai sekarang ada lagi. Tapi siapa yang boleh kata cupok itu sama dengan cupok Nabi? Maksud di sebuah kebesaran. Itu perlu pada bahas. Perlu pada orang yang tahu. Sebab apa? Perlu pada orang yang kaji buat ni. Cupok. Siapa yang dah ambil ijazah cupok Nabawi? Mud. Ada musalsal lah cupok mud Nabawi. Satu misal, cupok. Bersama dengan cupok Nabawi. Qirbah. Ini grebek. Orang panggil apa? Grebah. Orang terjemah ni grebah. Grebah kalau terjemah takut tak faham. Yang ni bekas yang dibuat daripada apa? Kulit manusia. Kulit kambing. Faham sini? Kalau yang kecil tu, orang akan lekat di atas rumah. Jadi dia akan minum tegak tu. Ni tu. Ada agak itu. Dia kalau nampak atas, biasa tengok tak cerita orang Arab dia buat dulu. Oh, dia tuang ayak. Atas apa? Atas bekas ni. Bawa besar. Azami girbah. Faham tak Zam? Dua? Memang asalnya bersamaan.
Satu kullah hajar bersama dengan dua gerbah. Dua gerbah. Cuma Syekh ni je ihtiyat macam ni. Dua ni memang bersamaan dah. Orang dah tahu. Ibn Jurayj memang yakin. Dua tu memang confirm. Celih dua tu confirm. Cuma yang baki lagi tu Syekh yang ni bawa tak nak dobit. Apa tu? Kalau dia tambah buat tengok. Tambah 2/2, tambah 2/2. Syekh, dia kalau kita matematik kan, kita ambil nombor besar dulu. So, 2 tambah 2 berapa? 4. 1/2 tambah 1/2. Jangan tambah bawah ni. Kalau anda tambah bawah ni 2/4. Hak bawah ni bila sama Syekh. Faham tak? Hak 2 bawah ni bila sama, dia tak payah cari apa dah. Faham tak? Hantar biar dia macam tu saja. Jadi cuma 1 ni tambah 1, jadi 2/2. 2/2 bersama dengan 1. Sebab 2/2 tu maksudnya penuh. 5/5 bersama apa? 5/5 bersama apa? Tahu, hantu kena uji matematik. Tak zaman sekolah dah. Zaman sekolah apa ajar 5 ajar 6 dah. Tak perlu pada A-Mat apa semuanya. 5/5 bersama dengan 1 lah. 9/9 bersama dengan 1. 8/9 bersama dengan 1. Faham? 5/10 bersama dengan apa? Tu Syam. Setengah ni 1/2. Sebab apa? Nombor boleh perkecil kan? Tidak? 5 kan? Boleh perkecil. Tidak Nabil? Tidak Mat? 3/9 bersama apa? Sekejap Nabil. Biar Nabil jawab. Tauhid. Tauhid. Jangan buat malu. 3/9 tak? 3/9 bersama apa? Sini. 3. Ya. Itu je. Macam tu. Tu matematik lah. Kalau boleh tu, benda-benda yang asas-asas ni, kena matematik kena reti lah. Asas je, bukan suruh mengaji A-Mat buat lagi balik berhenti pondok. Biasa sekolah mengaji A-Mat. Ambil asas ni mesti apa? Supaya nanti senang kau nak ngaji faraid. Tapi tak jamin juga senang ngaji faraid. Tapi boleh lah di antara satu ikhtiar kita nak ngaji faraid. Benda-benda ni kena asas selesai. Lepas tu CV pun kena apa? Masa nak ngaji faraid pun apa CV? CV tu dia apa CV? Tak ada CV dia pun. Aku tak tahu lah. Nombor sini. 9 darat 2 apa sini? Tak. 9 darat 2 apa? 12. Nombor. Tu nampak pandai lah tu. Matematik. Nak apa lagi? Bukan nak suruh apa kira apa? X darat Y. Y darat X. X, Y, Z. InsyaAllah sini. Boleh tu. Dia nikah lah. Nampak reti mengira lah. Faham tak? Tuk itak. Boleh. Tak ada bagi peluang. Dia test dulu. Habis tu. Wal qullatani dan bermula 2 qullah. 500 ritlim bil Baghdadi takriban. Takriban, ma makna takriban Syekh? Yani berlebih kurang. Jadi andai kata kurang sedikit, maka tidak memberi mudarat. Jadi fala tu taprek pada takriban. Pala tu lepas pada pala tu taprek pada takriban. Bismillah. Fala yadurru, maka tidak memberi mudarat. Yakni dimaafkan. Tidak memberi mudarat. Nuqsanu, kurang. Ritlaini, 2 kati. 2 kati. Dia kati ni macam gram lah. Tak gram pun liter. Dia tak pasti. Kati di sisi orang Arab adakah menyamai buat gram zaman kita ataupun buat liter zaman kita. Ni cuba hampa cek. No? Setahu mana lah. Kati ni dia bersamaan dengan gram. Sorry, dia dengan kilogram. So dia berat. Dia bukan isi padu. Ni cuba cek balik. Gram tak? Dia bersama dengan gram. Dia bukan sama isi padu. Sebab orang kira apa? Kati juga kira berat tak? Sebab zaman dulu orang tak kira jenis liter ni. Kita duk kira liter. Ni baru lagi kira isi padu ayam. Zaman dulu kira berat. Faham? Fala yadurru, maka tidak memberi mudarat bahawa kurang 2 kati. Wa yadurru, dan memberi mudarat. Memberi mudarat ni tidak dimaafkan. Nuqsanu, kurangnya apa? Aksara. Terlebih banyak. Kurang terlebih banyak. Lebih banyak apa? Ay min ritlaini. Aksara, kurang. Aksara terlebih banyak. Ay min ritlaini, daripada 2 ritil. Ritlaini, 2 ritil. Tu Mat, betul Mat. Yang bila duduk kanmu. Betul lah.
Elok. Aksara ay aksara min ritlain ni lebih banyak daripada 2 ritil. Sebab apa syai takriban ni? Abang takriban apa? Asal pada masalah takriban syai. Maksudnya mana dalil pula takriban syai? Dia tak yakin. Fala yadurru, maka tidak memberi mudarat. Kurang 2 kati. InsyaAllah. Yang ni apa dia maksudnya? Andai kata berapa tu berat air tu? 499 kati. 499. Kurang bawah 1 kah? Dimaafkan. Dan tidak ada muskilah. Mafi muskilah syekh. Wadih. Wa yadurru, dan beri mudarat lebih daripada 2 kati, 3 dan ke atas. Berapa ni? 490 kati. Itu bukan 2 kolah. Wadih insyaAllah. Faham syekh? Nah. Sebab apa ni? Sebab takriban. Dia gitu ya syekh. Takriban ni, dia memang dimaafkan 1 dan 2. 3 dan kata tidak dimaafkan. Tu maksud takriban. Dalam kebanyakan masalah. Takriban, dalam kebanyakan masalah, bukan masalah ni saja, dimaafkan 1 dan 2. 3 tidak dimaafkan. Kenapa mesti dia 2, 1 dan 2 dimaafkan? Katanya dalam Jeremy kata, wa ka'anna ightifarur ritlin faqat li'annahu ma amru wasat baina adna maratibil gillah wa huwa wahid wa awwalu maratibil kasrah wa huwa salasah. Kenapa dimaafkan 2? Kerana 2 adalah pertengahan. Pertengahan di antara apa? Sekurang-kurang dan juga sebab apa? Sekurang-kurang apa? Di antara apa? Awal martabat sedikit dan awal martabat banyak. Awal martabat sikit 1. Awal martabat banyak 3. Jamak. Salah sah. Tidak. Sebab apa? Jadi dimaafkan 2 kerana apa? Amrun wasat. 2 itu adalah pertengahan. Pertengahan antara apa? Adna. Sekurang-kurang apa? Maratibil qillah. Yang ni martabat sedikit. Yang ni 1. Wa awwalu maratibil kasrah. Dan awal-awal apa? Martabat banyak. Itu berapa sini? Awal martabat banyak apa? 3. Jadi ni tengah-tengah. 2 adalah pertengahan. Antara sedikit dan banyak. Wadih insyaAllah. Wa huwa salasa Syawbari. Nukir daripada Imam Syawbari rahimahullah. Bila insyaAllah. Mat faham? Kalau kurang sikit tak ada masalah. Kalau macam kita ni macam mana? Kita liter pun lebih kurang ya. 1 ataupun 2 dimaafkan. 3 dan keempat tidak dimaafkan. InsyaAllah. Kemudian baca dalam syarah-syarah ada khilaf. Masalah apa? Adakah memang 1 ataupun 2 kati ataupun tidak? Tapi khilaf. Maksudnya ada sebagian ulama yang tak dhabit dengan apa? 1 ataupun 2. Yang penting apa? Tidak kurang sekira-kira nampak apa pada pandangan mata. Fi khilaf. Ada setengah ulama yang himpun di antara 2 pandangan, yang ni yang kurang bertafawut filih fil nazar huwa ratul waritlin. Laisa muhim. Dan bahawa tidaklah sepenting apa yang kita bicarakan dengan bilangan apa zaman sekarang. Cuma Allah SWT, iaitu masalah yang anda sebut semalam, iaitu syak 2 kolah ataupun tidak. Dalam Kifayatul Akhir, far'un fi ziyadatir rawdah, dalam ziyadah rawdah. Apa ziyadah rawdah? Rawdah apa dia? Rawdatul Jannah Allah. Itu lain. Itu qasidah. Faham? Tahu tak qasidah apa? Qasidah apa, Mat? Rindu Madinah. Itu kat sini. Kat sini bukan rindu Madinah. Rindu juga Madinah. Tapi rindu lain. Rindunya daku kepada Hajar. Tak? Sini. Tunggu. Dah, ini kita dah. No. Nak cari kat sini, cari nama Hajar. Fara'un fi ziyadatir rawdah. Jalan ziyadah rawdah. Ziyadah rawdah ni maknanya apa? Yang ni masalah rawdah adalah ringkasan bagi dia. Kata ringkasan bagi Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Maka maksud rawdah ringkasan. Jadi bila sebut ziyadatir rawdah ni masalah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, tak disebut oleh Imam Ar-Rafi'i. Ni kena mengaji. Kita kitab apa? Istilah kita kitab fiqh. Tak fiqh Syafi'i. Mengaji sungguh. Fi ziyadatir rawdah iza waqa'a fil ma'i najasah. Bila jatuh dalam air itu najis. Wa syukka hal huwa qullatani am la? Syak 2 kolah atau tidak? 2 kolah ke tidak ni? Falladhi jazama bihi al-Mawardi. Hukum yang telah diiktimad oleh Imam Mawardi. Wa ghairuhu annahu najisun. Najis li tahaqquqin najasah. Yani bila syak 2 kolah atau tidak, diambil hukum kurang 2 kolah. Wadih. Siapa dia? Imamul Mawardi. Walil imam, dan bagi imam. Daripada imam apa?
Muwaffiq, Imam Al-Haramain. Fi ihtimal, ada ihtimal. Wal Mukhtar, kata Imam Al-Husni, yang pandangan yang kuat. Bali sawab, bahkan yang tepat. Al-jazmu bi taharatih. Ini berjazam dengan sucinya air. Ini apa? Apabila syak dua qala tidak, maka dua qala. Lianna al-asla taharatuh. Asal je apa? Sucinya. Wala yalzam min an-najasah at-tanajjus. Tidak lazim pada najasah at-tanajjus. Fi khilaf. InsyaAllah. Al-Mawardi kata apa dia? Najis. Cuma Al-Mukhtar kata Imam Muslim, pandangan yang kuat di Syria. Imam Al-Husni mengatakan dia balis sawab. Pandangan dipilih, bahkan itu yang paling benar. Iaitu dia al-jazmu bi taharatih. Hadza wal ibarah. Sebab apa Imam Mawardi kata najis? Sebab apa? Li tahaqquqin najasah. Najis itu tahakkuk. Yang tak buat tahakkuknya apa? Air. Ada dulu dari satu bisyak tu. Mana? Kailah dia. Tak. Dia tak tanjis bisyak. Ini najis memang syak. Najis memang jatuh dengan yakin. Cuma yang syak pada air. Tapi dia rad balik daripada apa pandangan yang kuat. Wala yalzam min najasat at-tanajjus. Tidak lazim daripada apa jatuh najis tanajjus. Jadi mutanajis air. Kerana apa? Imal beliau. Dua qalah. InsyaAllah Syekhana. Kemudian dia kata wallahu a'lam. Mawardi fikir tu. Ada yang kilo dari satu bisyak kan. Ada tilik pada situ. Nah, tahakkuk li tahaqquqin najasah. Tahakkuk pada najis. Air syak. Imam Ramik. La, Imam Haramain ihtimal. Di sini tak ada jawapan. Apa yang kata? Husni kata Al-Mukhtar, pandangan yang Mukhtar. Yang terpilih. Bali sawab, pandangan yang kuat. Aywa. Imam Mawardi. InsyaAllah. Bila sini. Nah, Imam Mawardi. Rahimahullah. Imam Mawardi bila dia nak mati, dia kata, dia kitab banyak gang. Banyak kitab. Dia nak gang. Lepas tu dia nak mati. Dia kata pada dia apa? Dia kata pada khadam dia, masa aku mati, kalau kata tangan aku terbuka, maka sebarkan kitab aku. Dan kalau tangan aku tertutup, buang kitab aku. Baru insyaAllah aku buka. Apa maksudnya? Kalau ke tangan tu tutup, yang ni genggam. Genggam makna apa? Dia nampak azab. Kasyafna anka bitak. Pasal ke hadis. Genggam. Tutup beliau. Buang kitab. Kitab tu korang tak ikhlas. Kalau tengoklah kita tak ikhlas buat tu, barangkali boleh dah dapat. Tak, kita buang. So, tangan terbuka, makna apa? Aku nampak syurga. Sebab kitab. Dan akhirnya apa? Tangan dia terbuka. Ini ikhlas. InsyaAllah. Imam Nawawi pun ada bakat kitab. Di kalangan kitab, dia bak kepada anak murid dia Ibn Attar. Wahai Ibn Attar, buanglah kitab ni. Ibn Attar buka dulu. Tu dia masalah penting ni tadi. Mana kita jangan lawan cakap aku. Kalau lawan cakap aku, kaza wa kaza wa kaza. Ini bawa dia doa. Doa mudarat. Kalau lawan cakap aku, begini. Jadi. Tak wani tu kawan. Dia letak Tuk Guru apa? Tuk Guru dia balik. Dia buang. Imam Nawawi kata, itu kekurangan kau tak ikhlas. Buang kata. Berapa kata tadi? Al-Mukhtar wa Sawab. Ini beliau katanya Imam Al-Husni. Pegang Kifatul Akhyar. Ini kuat di sini. Tak ada ihtimal. Dia tak jawab. Ihtimal. Yang ni bah. Kemungkinan boleh ni, kemungkinan boleh ni. Apa jawapan kamu Imam Haramain? Ihtimal. Allahu a'lam.